Assalamualaikum. Selamat pagi. Saya ingin perkatakan tentang obesiti. Adakah anda tahu maksud obesiti? Obesiti adalah merupakan suatu keadaan di mana pengumpulan atau penyimpanan lemak-lemak yang berlebihan dalam badan kita. Jadi, marilah kita sama-sama amalkan gaya hidup yang sihat bersama dengan saya. Obesiti, suatu perkataan yang amat menggerunkan bagi sesiapa yang inginkan penampilan yang cantik, yang sihat. Serba-serbinya adalah sihat. Seperti yang kita lihat di belakang ini, di belakang saya ini, di badan ini, amalan yang sihat ya, kita bersenam, okey, untuk mengelakkan obesiti di kalangan, terutama di kalangan pelajar-pelajar kita. Bagaimanakah tanda-tanda yang kita nampak berkenaan dengan obesiti? Okey, salah satunya seseorang yang mengalami obesiti akan mudah lesu, tidak berupaya, rasa malas untuk bersenam dan tidak bermain. Itu adalah amat mengecewakan. Kita harus sentiasa untuk mengamalkan aktiviti yang sihat. Ini yang kita inginkan. Okey, dan sekarang kita akan menemui salah seorang daripada rakan sahabat kita di sini berkenaan dengan obesiti. Ya, saudara, boleh saudara beritahu kepada saya apakah yang saudara faham tentang maksud obesiti itu sendiri? Okey, maksud obesiti yang saya faham ialah berat berlebihan. Maknanya kalau ikut BMI dia lebih daripada BMI dia. Itu saya faham. Dan bagaimana pula saudara mengamalkan gaya hidup sihat? Okey, untuk mengamalkan gaya hidup sihat, biasanya kita perlu bersenam lah. Macam saya setiap minggu sekurang-kurangnya 3 kali untuk pergi sukan. Tahniah dan syabas kepada saudara boleh? Okey, terima kasih. Begitulah tadi kita dapatkan pandangan daripada rakan-rakan yang ada di padang sekolah ini. Sekarang kita pergi kepada punca-punca obesiti. 90% masyarakat Malaysia kita telah mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat. Bagaimana saya berkata dengan seperti itu? 90% daripada mereka telah mengamalkan makanan yang tidak sihat. Seperti makan burger di waktu pagi. Itu adalah salah satu daripada punca-punca obesiti. Kedua, daripada segi pengaruh emosi. Mengalami tekanan, jangan jadikan tekanan itu sebagai punca kepada obesiti. Bila rasa tertekan, makan. Bila rasa tertekan, mereka makan lagi. Apakah akibatnya? Itulah puncanya obesiti. Tanpa mereka sedari. Seterusnya, tabiat suka makan lewat malam. Anda suka? Saya tak suka. Jangan amalkan. Kerana sekarang ini kita lihat terdapat banyak restoran 24 jam yang menjadi kesukaan, terutamanya diri kita sendiri. Bila lapar, keluar. Tidak kira pada jam berapa. 1 pagi pergi ke restoran segera 24 jam. Order makanan yang pelbagai. Jangan amalkan ya saudara-saudari. Ingat pesanan saya. Bagaimana pula dengan kesan obesiti itu kepada individu? Pertama, dari segi psikologi diri seseorang. Apa yang saya katakan dengan psikologi? Dari segi psikologi, mereka yang mengalami obesiti akan mengalami rasa rendah diri. Mengapa? Jadi kita tidak mahu emosi mereka terganggu. Bila emosi tidak terganggu, bila emosi mereka terganggu, mereka akan tidak akan mengamalkan gaya hidup yang normal seperti kita. Mungkin akan bersendiri, malu,
segan untuk bersosial bersama dengan masyarakat sekeliling disebabkan keadaan diri mereka. Dan juga bagi mereka yang mengalami obesiti, berat badan yang berlebihan, risiko untuk mengalami penyakit seperti darah tinggi adalah amat besar, ya. Begitu juga dengan serangan jantung. Apabila berlakunya lebihan lemak yang terkumpul di dalam badan, saluran darah seseorang tak akan tersebat dan mereka boleh mengalami serangan jantung. Itu amat mengecewakan kita dan kita pun tak mahu mengalami serangan jantung tu. Kita telah pun mengetahui apakah maksud obesiti itu sendiri, tanda-tanda obesiti, punca-punca obesiti dan juga kesan-kesan obesiti. Bagaimana pula dengan kaedah ataupun rawatan yang kita boleh lakukan? Adakah dengan memakan pil kurus? Adakah dengan terlampau taksub dengan iklan-iklan di Facebook, di Twitter berkenaan dengan cara untuk kurus dengan segera? Saya harap kita tidak mudah terpengaruh. Menurut pakar perubatan daripada Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Nur Azmi Kamarudin telah menyatakan bahawa individu itu sendiri perlu memahami keadaan dan diri sendiri. Bagaimana cara untuk memulihkan ataupun mengurangkan obesiti diri mereka. Seterusnya, dari segi diet, kita memahami diri kita. Jadi, kita perlu amalkan diet yang seimbang. Bertemulah dengan pakar-pakar pemakanan ataupun merujuk kepada doktor bagaimana cara diet yang sesuai dengan BMI diri kita. Jangan terlampau kurus. Janganlah terlampau berisi kata yang lebih manis untuk disebut. Saya harap dengan adanya segmen yang saya berikan ini dapat memberikan info yang bermanfaat. Sama-samalah kita mengamalkan gaya hidup seimbang, pemakanan yang seimbang demi hidup yang lebih ceria, normal seperti insan-insan yang lain. Tidak salah berisi janji sihat. Itu yang penting. Pilihlah pemakanan yang seimbang, yang sesuai, yang betul, teratur. Saya rasa cukup setakat itu. Kita bertemu lagi di segmen yang akan datang. Bye-bye.